Aku boleh kata this is our Avengers. Filem pertama yang memecah rekod 1 juta dalam masa 1 hari. Itu sangat-sangat impressive. Alright, hello, assalamualaikum guys. Welcome back to Ayu Marvelous channel. Kepada anda yang belum subscribe, please subscribe. So, kita dalam segmen Ayum Vlog. Alright guys, so semalam aku telah menghadiri tayangan perdana Mat Kilau di Alamanda Putrajaya dan bersama barisan-barisan pelakon yang hadir pada semalam. Straight to the point, aku sangat-sangat enjoy the film. Dan pada pandangan aku ini merupakan filem yang bagus selepas pandemik. Okay, sepanjang pandemik ni aku tak jumpa lagi filem-filem lokal yang menarik aku boleh puji. Tapi finally kita dah ada filem yang boleh kita angkat dan boleh kita support sebagai filem yang terbaik selepas pandemik. Sejujurnya aku dah memberikan kepercayaan sebanyak 100% kepada Syamsul Yusof untuk membawa filem ni, dan filem ni telah memenuhi expectation aku. Walaupun expectation aku tak terlalu tinggi sebab since the trailer color grading yang telah menurunkan aku punya expectation, sebab color grading dia agak tak quality bagi aku. Dan selepas aku menonton filem ni, aku rasa macam aku sangat-sangat enjoy and aku sangat teruja. Dia telah memberikan apa yang aku expect dalam filem ni, iaitu action pack. Sebab aku tahu Syamsul Yusof memang suka membawa filem-filem yang memberikan action yang pack. Okay? Tapi sebelum aku nak memberi pujian yang lebih-lebih, aku kena bagi tahu dulu apa benda yang aku tak berapa suka dalam filem ni, dan kemudian yang aku akan bagi tahu apa yang aku suka dalam filem ni. Okay, first of all, benda yang aku nampak adalah tiada perubahan color grading. Semasa aku tengok trailer itu, aku mengharapkan mereka diorang sempatlah nak ubah color grading yang nampak lebih quality dan lebih cinematic. Tapi tiada perubahan. Color grading tu telah memberikan kekecewaan kepada aku. Yang kedua, sebenarnya aku tak gemar lagi sebab kalau dulu boleh lah kita tengok action punya sequence yang memberikan efek-efek shaky, okay? Yang bergegar, yang nampak macam situasi tu sangat huru-hara kan dalam fighting tu kan. Aku rasa Syamsul Yusof perlu elakkan benda ni jadi lagi selepas ni, sebab kita dah tengok banyak filem-filem luar yang tak menggunakan efek-efek rakaman yang shaky, yang sop laju. Okay, efek-efek tu yang mungkin sebab dia nak menutup segala kesilapan yang ada dekat dalam fighting tersebut. Ada beberapa rakan yang telah komen pasal this kind of fighting sequence yang menggunakan teknik shaky tu. Diorang actually dah banyak jumpa yang lebih better skill ataupun teknik. Aku dah tengok beberapa video fighting scene yang sebenarnya YouTuber kat luar sana yang buat nampak lagi real, nampak tak perlu nak fake benda tu. Aku mengharapkan selepas ni tak ada lagi menggunakan teknik shaky punya rakaman tu kan. So sebenarnya mengganggu pandangan dan mengganggu konsentrasi penonton. Okay, kita tak nampak di mana tumbukan tu actually pergi kena ketak kan. Sebenarnya benda tu mengganggu. Okay, dari segi color grading actually aku malas dah nak komen sebab dia menggunakan color grading yang lama. Kalau tengok tu rasa macam ini bukan filem tahun 2022 ni. Actually banyak lagi color grading yang boleh menampakkan filem tu menunjukkan zaman-zaman dahulu. Banyak lagi color yang boleh digunakan, boleh diubah supaya nampak lebih quality dan lebih cantik, sedap mata memandang. Actually ada gambar-gambar footage behind the scene yang colour dia lagi cantik daripada video. So aku ada post dekat story semalam. Fatah Amin share satu gambar behind the scene. Actually colour yang macam dalam gambar tu actually boleh buat untuk filem punya colour. Okay, aku lebih suka colour yang macam tu, nampak lebih cinematic dan lebih quality. Kalau cakap dari segi quality, yes. Kalau nak dibandingkan dengan filem-filem Indonesia yang kebanyakannya filem-filem diorang footage diorang sangat quality. Kalau tengok tu macam 4K. Okay, tapi dalam Mat Kilau ni dari segi quality agak merampakan. Color dengan
footage tu macam rakam dah besar dah, rakam dah 4K, tapi bila render jadi HD. Dia lebih kurang macam tu lah. Selain daripada tu, kalau dari segi apa yang aku nampak, lokasi dengan prop, okay, aku sentuh sikit bahagian lokasi dan props ni. Dalam filem ni aku tak nampak the fully footage yang wide, yang menampakkan kampung tu memang nampak macam kampung. Tak ada. Dalam ni kita asyik nampak pondok, hutan, okay, rumah pun sebiji. Dia tak nampak yang betul-betul kampung. Dia tak nampak full kampung, rumah yang banyak-banyak. Tak ada. Tak tahu aku terlepas ke apa, tapi yang aku tahu memang tak ada. Okay, aku rasa memang tak ada. Sebab mostly dalam filem ni banyak scene-scene yang sangat tight, angle yang sangat tight. Okay, tak ada yang wide shot, yang betul-betul wide shot yang menampakkan pemandangan sebuah kampung. Kalau macam tadi aku cakap dari segi teknik rakam fighting scene, selain daripada itu ada juga jenis sinematografi yang ada yang cantik-cantik sangat, ada yang kurang. So sinematografi tu aku tak boleh nak bagi pujian yang penuh lah. Okay, dari segi dialog ni yang sebenarnya dalam sewaktu aku menonton tu, ada dialog yang membuatkan aku rasa macam confused. Kejap nampak macam baku, kejap nampak macam separuh baku. Sebab ada setengah pelakon yang dia bawa dialog baku tu macam dibuat-buat. Tapi ada setengah pelakon yang bawa dialog baku ni ada yang tak berapa baku pula. Ada sebahagian daripada scene tu tiba-tiba rasa macam tadi cakap macam orang lama, macam baku. Tiba-tiba ada dialog ni, tiba-tiba dia macam dah tak berapa nak baku. Okay, itu adalah benda-benda yang aku kurang suka dalam filem ni. Okay, sekarang pasal benda yang aku suka. Okay, dari segi overall aku suka dia punya storyline build up storyline dia memang very fast. Dia terus, dia tak ada drag, dia tak ada nak melirik-lirik. Dia terus pam dia bagi. Kau takkan rehat punya. Dan aku tak rasa macam lambat. So aku rasa macam storyline dia padat. Dia tak terlalu berat untuk kau fikir apa-apa semua kan. Dia terus clear. Daripada awal sampai habis memang clear dia bagi. Point storyline tu memang dia bagi kau punya, dan kau tak perlu fikir panjang. Boleh dikatakan cerita ni sangat simple dan mudah difahami. Aku dengar radio pagi tadi dan Fatah Amin cakap cerita ni dia tak ikut kisah sebenar sepenuhnya. Dia 50-50. Dia ada campur fiction sikit untuk menjadikan filem ni lebih best. So dia tak follow betul-betul kisah sebenar tu. Jadi itu yang membuatkan ada olahan daripada penceritaan tu yang membuatkan kita rasa seronok untuk tonton. So mungkin sebab Syamsul Yusof dah fikir kalau follow betul-betul dari segi sejarah Mat Kilau ni, mungkin cerita tu akan jadi lebih panjang dan melirik. Jadi untuk meringkaskan tu, Syamsul Yusof terpaksa membuatkan cerita ni lebih mudah dan ringkas, dan dia tak perlu ikut kisah sebenar sepenuh. Aku respect dia punya storyline sebab emosi tu, gangguan emosi kepada penonton tu. Walaupun cerita ni sangat laju, tapi kau boleh feel, emosi kau boleh terganggu terus. Kau boleh rasa sedih, kau boleh rasa geram, kau boleh rasa marah, kau boleh rasa puas hati. So benda tu memenuhi segala emosi dan jiwa aku semasa menonton filem ni. That's why aku rasa macam aku kagum gila tengok filem ni. Dan benda mesej-mesej tu semua sampai. Dan aku yang susah nak menangis, aku boleh berlinang air mata, boleh meleleh. Member sebelah dah Ayu menangis. Aku dah tak boleh cakap apa. Aku cakap memang aku touching tengok filem ni. Memang aku dah sedih sebab kau boleh rasa dia punya situasi tu. Benda-benda yang macam ni yang aku suka, sebab kau boleh rasa apa yang diorang lalui. Itu yang kita nak pada setiap filem-filem yang mengambil kisah sebenar ni kan. Jiwa tu sampai yang itu yang kita nak. Kau menangis, kau marah, kau geram, kau rasa nak bersilat dalam tu. Itu bermakna filem ni telah memberikan mesej yang sampai. Dia telah membuatkan kita get into the film. Dari segi lakonan, aku sangat respect Fatah Amin, Adi Putra, Beto Koshari. Tiga main karakter yang aku rasa diorang sangat menyelah dalam filem ni. Dan aku respect Fatah Amin. Aku boleh katakan Fatah Amin tu adalah pelakon yang
moda yang boleh bawa watak sebegini. Aku rasa watak ni berat untuk Fatah Amin bawa tau, tapi dia boleh bawa. Aku bukan nak kata aku kagum sepenuhnya Fatah Amin berlakon dalam filem ni, tapi aku kagum dari segi fighting scene dia, dari segi emosi dia. Walaupun ada setengah reaction Fatah Amin tak apa-apa sampai bagi aku, tapi bila screen time dia dengan watak Mat Kilau, Adiputra, Betul Kushairi, Wahid, dia telah combine tu, dia dah merge. Itu yang dapat memberikan filem ni sempurna. So 3 orang ni memang aku sangat kagum. Lagi-lagi Adiputra bila dia bawa watak yang sangat serius dengan nada atau nasi suara dia yang dalam tu, dia macam mampus kau. Bila kau dah geram dengan orang tu, lepas tu datang pula hero ni dengan gaya yang sangat relax, dia dengan gaya yang sangat keyakinan kita kepada karakter Mat Kilau ni aku dapat rasa. Okey, selepas tu Betul Koshari memainkan peranan penting dalam cerita ni, sebab dia hampir boleh dikatakan dia caras Mat Kilau tau. Karakter Betul Koshari ni dari segi storyline yang dia ada dalam cerita ni, dia lebih intens tau. Dia ada gangguan emosi dia ada marah dia ada rasa dendam dia sangat pressure dalam cerita ni. Dia yang paling pressure bagi aku, dia yang sangat terasa. Mat Kilau ni pressure dia berbeza dengan watak Wahid ni. So that's why aku rasa watak Wahid ni telah mencaras Mat Kilau punya jalan cerita. Tu yang ada orang kata watak Betul lagi menyelah sebab dia lagi ni kan, ada bergangguan emosi apa semua kan. Ada yang tak setuju yang Adiputra menjadi watak Mat Kilau, mungkin sebab watak Wahid ni telah mencaras watak Mat Kilau, sebab yalah dari segi benda-benda macam tu lah. Okay, kalau cakap pasal Mat Kilau, fighting scene dia, Adiputra punya buka bunga tu dengan tangan dia, lengan dia yang besar tu, terasa padu dia punya nampak keras. Itu yang bila fight tu nampak impact dia tu sedap. Aku tengok dia punya badan, walaupun Adiputra agak boncet sikit tapi nampak lah body pahlawan tu kan. Lepas tu memang tegap. Bila fight tu lawan sak, dia rasa macam padat badan dia tu. Bila dia buat superhero pose tu, action pose tu dengan buka silat bunga tu, dengan angle yang diambil tu, memang nampak macam superhero landing tu. Memang aku tengok macam sedap. Aku nak screenshot, aku nak buat poster tampal kat bilik tu tau. Dia punya gaya tu memang cantik gila lah. Dia macam walaupun action dah pack, tapi aku tak puas. Aku nak lagi. Aku geram. Kalau boleh nak bagi tumbuk tu, kalau boleh ada yang close up punya tumbuk kan, bagi zap slow mo kan, close up punya scene yang macam tu lagi best lah bagi aku. Kalau boleh reference kepada Ip Man punya fighting scene kan, close up dia ada slow mo dia yang cantik, yang nampak betul-betul, bukan yang jauh, yang seketul orang nampak, yang close up punya, sap dekat badan, sap dekat muka, sedap bila tengok tu sedap. Lepas tu yang kalau dapat tumbuk yang banyak-banyak kan, macam Iman tumbuk laju kan, itu kalau dapat scene yang macam tu, aku rasa memang orang rasa geram, rasa macam puas hati pun ada. Aku rasa kalau dapat scene macam tu, semua orang akan suka gila filem ni. Apa benda lagi aku nak sentuh, aku tak tahu apa benda yang aku patut sentuh. Okay, aku dapat rasa yang filem ni akan ada penerimaan dari pelbagai perspektif penonton. Okay, ada setengah penonton betul-betul tak suka filem ni, ada yang suka betul-betul. Itu yang aku nampak sekarang ni. Aku nampak kalau tak suka betul-betul loh. Dia Mat Kilau, mana sejarah, mana ideologi dia, apa semua kan. Dari segi sound effect, fighting scene, dialog kan, benda-benda yang macam tu mostly lah. Okay, dari segi camera shaking, angle apa semua, dia orang kata pening. Okay, benda-benda yang macam tu membuatkan dia orang tak suka. Mostly yang aku nampak review orang, kalau tak suka betul. So that's why aku sentuh bab ni. Akhir kata daripada aku sangat kagum. Aku ucapkan tahniah kepada Studio Kembara dan juga Samsul Yusof kerana telah berjaya membuatkan filem ni filem box office. Sebab hari pertama dah 1 juta dan aku dapat merasakan boleh mendapatkan kutipan 4 juta ataupun lebih, insyaAllah. Dan aku mengharapkan akan ada lagi cerita-cerita yang mengaitkan kisah-kisah lama dan mendapatkan impact yang membuatkan penonton lebih get into the film dan merasakan sejarah itu, akan membuatkan kita
memperingati kisah-kisah sejarah kita di tanah Melayu. Okay, so aku boleh kata this is our Avengers. This is our Avengers. Okay, congratulations kepada pelakon-pelakon yang telah melakonkan watak yang boleh katakan berat untuk mereka bawa, dan bahasa-bahasa baku nak bawa watak-watak tu semua, aku tak rasa senang dan perlu banyak berlatih. Okay, dan juga pelakon-pelakon veteran yang lain, aku sangat respect, aku sangat boleh bagi pujian kepada semua pelakon-pelakon dalam filem ni. Oh, lagi satu aku nak cakap, sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan filem ni sebab ada kawan aku telah ingatkan aku tentang filem Lieutenant Adnan dan juga Bukit Kepuk, yang sebenarnya itu adalah filem yang memang bagus, yang kita boleh get into the film dan kita boleh merasai setiap watak yang mereka bawa. Okay, aku bila dia cakap tu aku rasa macam aku jadi macam dah betul juga kan. Bila aku ingat filem tu aku rasa macam sebenarnya banyak benda lagi yang kena buat dalam filem Mat Kilau. Tapi disebabkan aku dah pun enjoy filem ni, aku still boleh bagi rating yang sangat tinggi untuk filem Mat Kilau ni, sebab aku sangat teruja dan yelah, aku dah emosi kot tengok cerita ni, menangis bagai kot. Aku jarang-jarang kot, aku bukan senang nak menangis. Bila aku dah berlinang menangis, aku rasa macam cerita ni memang masuk lah dalam jiwa kan. So itu saja pandangan aku tentang filem Mat Kilau. Okay, untuk rating filem Mat Kilau aku bagi sebanyak 8/10. So kepada anda yang dah tonton filem Mat Kilau, sila komen di bawah apa pandangan korang tentang this film. Jangan lupa like, share dan subscribe ke YouTube Ayu Marvel. See you guys in the next video. Aku tak pernah pakai ni. Aku pakai ni untuk review filem ni.